Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Korang pernah dengar tak kes orang tu meninggal seorang-seorang dekat rumah, lepas tu tak ada orang yang tahu? Kalau dekat kampung Nina kan pernah terjadi 2 kes yang sama macam ni juga. Diorang ni dah tua, lepas tu tinggal pula seorang-seorang. Lepas tu diorang ni meninggal tanpa family diorang sedar. Tapi biasanya diorang ni dijumpai selepas beberapa hari je. Cerita yang Nina nak share pada hari ni tentang seorang wanita yang dah meninggal 2 tahun lebih tapi tak ada siapa pun yang sedar. Orang tak tahu langsung yang dia dah meninggal dekat dalam rumah tu. Even jiran-jiran dia pun tak tahu langsung. Gila kan? Dan kes ni menjadi sangatlah viral di London pada tahun 2006 dulu. Dekat mana-mana je orang akan sebut tentang kes ni. Jadi kalau korang nak tahu lebih terperinci tentang kes ni, so without wasting any time, let's get started. Kisah yang menyeramkan ni terjadi dekat seorang wanita yang berusia 38 tahun yang bernama Joyce Vincent yang berada di London. Dia lahir pada 19 Oktober tahun 1965 di London dan dia juga merupakan anak bongsu daripada 5 adik-beradik perempuan. Mak dia berketurunan Indian dan dah pun meninggal masa dia masih lagi kecil dalam umur 11 tahun macam tu. Manakala ayah dia pula adalah berketurunan African dan bekerja sebagai seorang tukang kayu. Sejak mak diorang meninggal, Joyce pun dibesarkan oleh kakak-kakak dia dan hubungan dia dengan ayah dia agak renggang. Pada awalnya, Joyce ni pergi ke sekolah macam kanak-kanak yang lain. Sampailah di umur 16 tahun, dia telah berhenti sekolah secara tiba-tiba tanpa mendapat apa-apa sijil kelayakan. Kalau kita dekat sini, dia form 4, lepas tu dia berhenti belajar dan dia tak ada sijil SPM. Joyce juga pernah bekerja di beberapa buah syarikat yang besar macam syarikat perkapalan, syarikat pelaburan dan juga company yang terakhir dia bekerja adalah syarikat perakaunan. Dekat syarikat yang terakhir ni, dia telah bekerja selama 4 tahun dan dia telah berhenti tanpa sebab. So, kawan-kawan office dia memang tak tahu kenapa dia berhenti dan diorang cuma fikir okey, kemungkinan Joyce ni nak pergi travel. Dan ada juga yang fikir kemungkinan besar yang Joyce ni dah dapat tawaran kerja yang lagi better. Tak lama lepas tu, Joyce ni mula menjauhkan diri dia daripada family dia sendiri dan dia telah pindah ke tempat yang lain. Dia jauhkan diri dia dengan family dia bertahun-tahun jugalah. Bukan dengan family je, dengan kawan-kawan dia sendiri pun dia mula menjauhkan diri. Kalau diorang call Joyce, Joyce memang tak pernah angkat dan tak akan return call balik. Jiran-jiran dia juga pernah lah menyapa Joyce ni kan kalau terserempak, tapi Joyce ni macam seolah-olah nak avoid daripada diorang. So, selepas dia berhenti kerja dengan syarikat perakaunan tadi tu kan, dia telah tinggal di tempat perlindungan untuk mangsa keganasan rumah tangga. Dia juga pernah bekerja sebagai cleaner di sebuah hotel bajet untuk tampung kehidupan seharian. Korang bayangkan kehidupan dia dulu ni lagi better kot, bekerja di sebuah company yang hebat-hebat lah kan, tapi at the end, hujung-hujung akhir hayat dia sebelum dia jumpa mati tu kan, dia kerja biasa-biasa je. Bukan tu je, dia juga selalu pindah rumah sampailah dia betul-betul mengasingkan diri dia daripada dunia. Bukan tu je, dia juga kerap tukar boyfriend dan selalu berahsia. So maksudnya tak ada orang yang betul-betul mengenali Joyce. Selepas dia keluar daripada rumah perlindungan tadi tu kan, dia pun pindahlah ke apartmen yang diorang panggil sebagai bedsit. Bedsit ni merupakan rumah satu bilik je. Dekat dalam bilik tu ada TV, ada dapur, ada semua benda lah keperluan dekat dalam tu je. Kalau kat Malaysia kita panggil rumah apa? Rumah studio ke macam tu. Rumah ni disediakan oleh pihak agensi untuk mangsa-mangsa yang teraniaya macam Joyce. Pada tahun 2003 dikatakan Joyce ni telah muntah darah dan dia pergi ke hospital untuk mendapatkan rawatan. So dia pun mendapatlah rawatan untuk penyakit ulcer peptik. Dikatakan penyakit ulcer dia ni agak kritikal juga. Yang menjadi tanda tanya sampai sekarang ni kan, selama 2 tahun dia tinggal dekat apartmen tu kan, tak ada siapa yang sedar yang dia dah meninggal. Benda ni terkantoi pun apabila pihak manajemen nak ke rumah Joyce untuk minta duit sewa sebab dia dah tak bayar lama sangat, iaitu pada 5 Januari tahun 2006. Sebenarnya kan separuh sewa rumah Joyce tinggal tu kan telah dibayar oleh agensi yang melindungi Joyce tadi. So bila baki sewa tu tak dibayar oleh Joyce, sebab itulah pihak manajemen datang ke rumah dia untuk tuntut baki tu. Dan pada masa ni lah barulah diorang tahu yang Joyce sebenarnya dah pun meninggal. Kalau meninggal sehari 2 tu macam tak terkejut sangat lah nak dibandingkan dah bertahun-tahun meninggal. Masa diorang masuk dekat dalam rumah dia tu kan, penuh ni dengan surat-surat yang belum lagi dibuka dan ada juga beberapa hadiah kecil, hadiah Christmas. Lepas tu dekat sinki dia pula penuh dengan pinggan-pinggan yang kotor dan makanan dalam peti ais dia sendiri pun dah expired pada tahun 2003. Bukan tu je, TV dalam rumah dia masih dalam keadaan terpasang. Rupa-rupanya Joyce dah pun disahkan meninggal sejak tahun 2003 lagi, iaitu pada bulan 12. Disebabkan jiran-jiran Joyce ni tak berapa rapat dengan dia, so diorang pun tak berapa kenal. Sebab itulah diorang tak tahu yang dia dah pun meninggal. Cuma jiran-jiran dia pernah cakap yang diorang pernah terhidu bau yang sangat busuk. Tapi diorang ingat benda tu datang daripada tong sampah yang berada dekat bawah apartmen. Itu yang diorang tak kisah dan menjalankan rutin harian hidup diorang macam biasa. Jasad Joyce dijumpai dalam keadaan yang dah mereput teruk dan dekat tangan dia ada pegang beg shopping. Disebabkan keadaan dia yang memang dah reput sangat tu kan, diorang telah menggunakan gigi dia untuk mengenal pasti identiti. Diorang bandingkan rekod pergigian dia dengan
gambar yang dia pernah tersenyum semasa dia bercuti dulu. So diorang pun compare lah antara gambar dengan gigi dia tu, dan diorang sahkan okey, ini adalah Joyce. Satu lagi, diorang tak dapat sahkan punca kematian Joyce sebab dia dah meninggal terlalu lama. Lepas tu polis pun klarifikasikan yang Joyce ni meninggal disebabkan mati mengejut dan tak ada unsur jenayah. Kalau ikut report perubatan Joyce ni sebenarnya adalah seorang pengidap asma. So kemungkinan besar dia meninggal semasa diserang oleh asma. Tapi kan yang menjadi persoalan yang besar sampai ke hari ni kan, macam yang Nina sebut banyak kali daripada awal tadi, macam mana dia meninggal tapi tak ada orang sedar. Sebabnya pelik tau, kalau kita tak nampak orang tu seminggu pun kita dah tercari-cari dia kan. Ini kan pula bertahun-tahun. Padahal semasa dia masih lagi hidup tu kan, dia ada family, dia ada kawan-kawan. Diorang ni tak cari dia ke? Jadi ada seorang filmmaker yang sangat tertarik dengan kes ni sebab dia kata kes ni sangat misteri sebab 2 tahun orang tak tahu langsung pasal keadaan dia, dan dia pun carilah orang yang kenal Joyce, iaitu ex-boyfriend Joyce yang bernama Martin Lister. Jadi Martin pun cerita, dia kata dia kenal dengan Joyce ni dah lama dah, hampir 4 tahun diorang bercinta. Tapi diorang putus pada tahun 2002 sebabnya Joyce nak berkahwin dengan dia tapi dia tak ready lagi, so diorang putus macam tu je. Martin dapat tahu yang Joyce ni dah meninggal bila dia nampak office mate Joyce dekat TV buat iklan untuk mencari orang yang mengenali Joyce. Martin sendiri terkejut tau sebabnya Joyce tu meninggal dekat kawasan perumahan awam tau, tapi tak ada siapa yang sedar. So pertanyaan ni sama je dengan orang-orang yang mendengar kes Joyce ni. Sebenarnya kalau korang nak tahu, tak ada siapa pun yang betul-betul mengenali Joyce semasa dia masih hidup, disebabkan sikap dia yang tiba-tiba berubah. Lepas tu dia menjauhkan diri daripada orang lain, so orang pun tak tahu kenapa hidup dia boleh berakhir sampai macam tu sekali. Jiran-jiran dia sendiri pun ingat yang Joyce ni dah pindah daripada rumah tadi dan pindah ke rumah baru untuk memulakan kehidupan yang baru. Tapi pelik lah sebab TV dia tu terpasang selama 2 tahun. Biasanya kan orang luar negara ni kan sangat sensitif dengan bunyi bising. So tak mungkin lah diorang tak dengar bunyi TV yang dia pasang tu kan. Diorang tak rasa terganggu ke apa. Kalau macam kita, mungkin kita, alah kau pasang TV, selagi kau tak ganggu aku tidur tak ada masalah. Tapi kan diorang luar negara ni kan macam terlalu sensitif benda tu. Jadi TV dekat rumah Joyce tu kan terpasang selama 2 tahun lebih. Diorang tak ada pun filekan komplain dekat pihak management kata terganggu dengan bunyi. Dan yang pelik tu kan, diorang sendiri ada bau benda yang busuk, tapi diorang tak rasa pelik sebab diorang ingat tu benda sampah. Sampah dekat tempat diorang tu busuk macam manusia ke? Maksud Nina, bila manusia ni mereput kan, dia bau kan sangat busuk. So kan apartment dia tu kotor Okay guys, jadi Nina nak tahu pendapat korang tentang kes ni. Korang boleh komen dekat bawah. And yeah, that's for today. Dan Nina harap korang suka dengan video yang Nina kongsikan pada hari ni. Terima kasih kepada korang yang sudi tag Nina dekat TikTok untuk ceritakan kes ni. Nina appreciate sangat. Dan kalau korang ada idea ataupun cerita-cerita yang Nina nak kongsikan, korang boleh tag je Nina dekat TikTok ataupun IG. Jangan risau, Nina memang akan tengok benda tu. So korang boleh tag untuk Nina ceritakan balik. Kalau ada cukup info, Nina akan ceritakan balik, don't worry. Alright guys, pada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification sekali supaya korang tak terlepas dengan video-video yang Nina akan upload pada masa yang akan datang. Dan kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum dan selamat berpuasa.